Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada semua. Saya akan bermula sekejap lagi, tepat jam pukul 10 pagi sebab saya tak nak buang masa, kita hanya ada 2 jam, banyak perkara yang saya nak share. Ambillah peluang ni untuk faham dan orang kata explore the opportunity dalam perspektif. Okay? Nanti kalau ada apa-apa tak faham, boleh nanti saya akan buat Q&A. Boleh tanya teruslah daripada proses tu. Kalau rasa tak sabar juga nak tanya, boleh buka mic dan terus tanya saya. Saya cuba jawablah on the spot. Program kali ni kita buat santai je, tak payah kita formal sangat sebab memang tujuan saya hari ni pun nak cara santai je discuss tentang perspektif ni. Sebab saya nampaklah sepanjang perjalanan saya share buat kelas melukis perspektif dengan pelajar-pelajar reka bentuk designer lah. Saya nampak sangat risau lah. Saya nampak kekurangan dalam segi teknik dan mahir melukis tu. Jadi saya terpanggil untuk buat ni rezeki semua orang sebab hari ni saya saya luangkan masa 2 jam ni khas untuk share tentang melukis perspektif ni lah. Jadi ambil peluang ambil peluang betul-betul. Fahamkan asas perspektif ni. Hari ni saya sempat nak share asas perspektif sahaja. Saya akan demo lah step by step semua tu. Cuma asas perspektif. Nanti saya tunjuk ilmu yang you all dapat untuk hari ni besar mana. Nanti saya tunjuk dalam masa 2 jam ni. Cuba praktis sama saya. Maksud saya sambil saya draw tu nanti you all pun draw sama sekali dengan saya. Jadi kita sama-sama dapat ilmu tu lah, dapat kemahiran tu. Kalau ada siapa-siapa ada soalan yang kata menarik untuk everybody dengar tentang perspektif ni, boleh tanya. Saya cuba jawab apa yang saya mahir lah. Dan kalau saya tak dapat jawab tu, saya cuba buat research lagi. Untuk pengetahuan semua, saya ni bukan expert dalam melukis perspektif ni. Saya hanyalah insan yang orang kata boleh share macam mana nak buat perspektif tu. Sebab saya dulu bukan gifted, bukan seorang yang pandai melukis. Because of that, saya cari teknik macam mana nak mudahkan saya melukis. Sebab itulah yang kalau orang pelik tengok saya ni. Dulu kalau you tengok work saya memang teruk in terms of sketch ni. Tapi sebab ialah nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih, kita kena cari jalan macam mana nak improve ourselves to be very good in perspective drawings ni. Nanti saya akan explain lah betapa kritikalnya perspektif ni kepada kita semua. Bila you all dengar ni, lepas ni saya rasa semua orang akan berpusu-pusu ataupun bersungguh-sungguh akan mahir perspektif ni. Banyak orang tak tahu kenapa kita ni perlu pandai perspektif. Manual. Orang ingat bila dah ada digital ni, kita akan depending on digital. Betul. Tapi kita tak boleh nak buang digital tu sebab digital memang kehidupan kita sekarang. Kita dikelilingi oleh digital. Tapi manual ni, freehand manual ni, dia akan impact proses berfikir kita. Ramai orang tak tahu perkara tu. Nanti saya explain secara saya tak boleh detail sangat sebab kita ada 2 jam. Saya buat just introduction. At least everybody faham kepentingan proses tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua. Tahniahlah kepada semua yang hadir hari ini, berusaha untuk hadir. Allah dah tetapkan kata kita jumpa hari ini, yang Allah bukakan hati semua orang untuk datang. Yang siapa datang ni bersyukurlah sebab Allah membenarkan kita datang untuk datang hari ini. Sebab choice is ours. Pilihan adalah pilihan kita. Jadi kita nak datang tak nak datang itu hak masing-masing. Okey, apa yang saya nak bercerita hari ini, saya tak nak buang masa. Tajuk bengkel kita hari ini, bengkel melukis perspektif. Besar tajuk bengkel ni. Cuma hari ini saya akan cover 3 perkara. 3 perkara. Kenapa kita perlu pandai melukis perspektif? Kedua, kenapa kita perlu pandai melukis perspektif manual? Itu saya kena betulkan. Mengapakah kita perlu pandai melukis perspektif secara manual, freehand? Itu satu topik yang kita cover. Kedua, asas perspektif. Ketiga, jenis-jenis perspektif dan saya akan buat demonstration on the spot. Jadi you all boleh follow the proses tu lah.
Okey, objektif utama bengkel ni berkongsi teknik mudah lukis perspektif, mempromosikan platform Draw Zaniaman Apps, and then mempromosikan channel YouTube Perspective Drawing, channel saya. Jadi saya harap dengan adanya workshop ni, tuan-tuan dan puan-puan dapat faham apa itu teknik mudah perspektif. Okey, satu cara mudah aja. Pukul 10 sampai 10.30 ni asas perspektif, 10.30 sampai 12.30, 1 point, 2 point and multi point. Okey? Ramai orang pandai lukis perspektif, tapi tak ramai orang boleh lukis perspektif berdasarkan visualization dekat sini, berdasarkan idea dia kat sini. Ramai orang tak boleh buat macam tu. Sebab berdasarkan perhatian saya dengan pelajar-pelajar reka bentuk yang saya dah buat workshop, mereka memang ada problem bila nak buat perspektif tu, bila dia tiru, observation perspektif tu dia boleh tiru. Tapi bila dia nak visualize idea dia secara jelas, dia tak boleh nak buat. Memang ramai boleh lukis perspektif, tetapi tak secara secekap. Itu saya punya jawapan, saya punya penerangan lah tentang ramai orang lukis perspektif, ramai. Tapi tak semua orang mahir lukis secekap apa yang dia imagine. Itu yang jadi challenge kita. Okay. Sebelum tu, allow me to introduce myself. Saya Dr. Ruzaimi Makrani, atau PhD saya dalam Creative Multimedia, Master saya dalam Landscape Architecture. Bachelor dalam Architecture Part 2 kat Universiti Teknologi Malaysia. Waktu dulu saya sekolah di The Malay College Kuala Kangsar. Ini adalah 5 buku saya yang saya publish. 4 buku ni publish di US, and then 1 translated to Japanese language. Ilmu ni yang saya akan share dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang mudahnya melukis perspektif menggunakan teknik Ruzaimi Makrani. Okay, buku Sketching Masterclass ni translate bahasa Jepun. Mungkin saya duk suspect orang Jepun suka teknik ni sebab tu dia translate bahasa Jepun. Okey, kita continue lagi. Kalau nak kenal saya boleh pergi ke bijakpandai.my. Bijakpandai.my. Siapa nak kenal saya boleh pergi ke bijakpandai.my. Okey, kita continue lagi. Ini di antara buku-buku rujukan untuk bengkel ni. So kita akan pakai buku ni untuk rujukan kepada bengkel ni. Kita continue lagi. Inilah saya punya YouTube channel. Saya sangat berharap jom ramai-ramai subscribe channel saya ni. Yang saya tengok sekarang ni, yang saya betul-betul nak berkempen ke rakyat Malaysia ni, saya tengok demografi dalam channel saya ni, yang banyak guna channel saya ni, saya ada follower lebih kurang 77,800 sekarang. Yang banyak pakai channel ni adalah orang US, orang India, and then orang Europe. Orang Malaysia jarang-jarang sekali pakai. Gunakanlah YouTube channel saya ni. Ada 1,700 lebih demo video berkaitan perspektif. Dan cara mewarna semua ada dalam ni. Saya buat. Free sahaja. Sebab tu orang kata, nak 1,000 daya, tak nak 1,000 dalih. So, kalaulah lecturer kata, kenapa you all tak pandai lukis perspektif? Sebab saya tidak diajar. Salah konsep tu jawapan tu. Sebenarnya, dengan YouTube, you banyak boleh belajar. Banyak-banyak boleh belajar. Lepas tu, you kata you tak ada source. Banyak dalam YouTube. And then saya wujudkan perspektif drawing platform ni adalah untuk membantu pelajar-pelajar mahir melukis perspektif. Sebab saya duk risau sekarang ni, kemahiran ini semakin merudum. Kemahiran ini semakin menurun. Scary saya boleh tengok ramai student-student architecture, student-student landscape architecture, interior pun tak boleh nak lukis perspektif secara cekap. Menakutkan saya. Yang saya lagi takut, final year tak boleh nak lukis perspektif. Manual secara cekap. Itu yang menakutkan saya lagi. And then yang saya duk risau lagi, bila you dah bekerja, langsung tak boleh nak lukis perspektif. Itu lagi saya risaulah. Sebab dia bukan akan impact kita punya profession. Dia akan impact pada kita saja. Dia akan impact kepada profession kita. Itu yang kita kena jaga. Kalau kita seorang arkitek, kita kena ada pride yang seorang arkitek mesti pandai melukis. Manual, mesti pandai. Kita kena ada pride tu sebab kita seorang arkitek. Contoh macam tu. Ataupun kita seorang landscape architect mesti pandai melukis manual. Sebab apa? On site, bila you pergi site, you tak boleh bawa laptop you untuk you draw. You kena draw on the spot kalau nak discuss idea. Kalau on site, itu yang jadi challenge kita sekarang. Okay, kita continue lagi. So tolong share pada kawan-kawan lain. Pakailah YouTube channel Ruzaimi Makrani, free je. Ada 1,700 demo video dalam ni. Okay, kita continue lagi. Okay, semua orang boleh scan sekarang ni. Yang ni saya bagi ni adalah, saya tak nak, sebab tu saya tak nak buat asas bengkel perspektif sebab saya dah buat satu workshop online selama 2 jam. Okay, scan yang ni, you boleh view benda ni selama 2 jam. You yourself belajar.
Saya dah cerita asas macam mana nak, macam mana semua ada dalam ni, 2 jam. Okey, boleh print screen dan sebagainya lah. Kalau dah buat screenshot, jawab satu. So saya tahu semua dah screenshot benda ni. So saya tak nak, hari ni saya tak nak buat asas perspektif lah. Hari ni saya nak cerita advance perspektif sikit. Bukan advance lah, intermediate lebih kurang macam tu lah. Boleh? Okey. So kita continue lagi. Ini adalah kerja-kerja saya lah. Saya suka sketch sebab dulu saya tak pandai sketch. Bila saya dah pandai sketch tu, saya beria nak sketch. So saya berjaya siapkan 500 Edinburgh Old Town, 500 keping tahun 2000 sampai 2001 2002. 2002. 500 keping. Saya the only one in the world yang ada this collection. Kalau ada rezeki saya nanti pada bulan 8 ni, dengan izin Allah, akan terbitlah buku ni. Tajuk dia The Edinburgh Old Town. So doakanlah saya sekarang ni dalam proses menyiapkan manuskrip. Okey, kita continue lagi. Inilah work saya, sketch saya. Ini di antara sketch warna yang saya buat. Ini waktu saya student. Okey, ramai kata doktor ni memang pandai sketch. Percayalah cakap saya dulu memang tak pandai sketch. Waktu saya first year, okey, ini cerita benar, saya selalu cerita dekat workshop saya. Waktu saya first year dulu, seorang lecturer datang. Waktu tu saya tengah buat sketch lah. Minggu pertama masuk School of Architecture. Minggu pertama. Bawa sketchbook di tepi pantai. Sketch ni. Sketch. Lepas tu datang lecturer kat belakang saya dengan in English. Dia cakap in English. Ruzaimi, what's happened to your trees? Like a stone. Saya waktu tu macam, saya rasa saya pandai melukis. Tapi bila datang expert kata Ruzaimi, pokok you macam batu. Waktu tu luruh hati saya. Skill confidence level saya drop. Waktu itulah mula kesedaran betapa rasanya pandai melukis, tapi bila expert tengok, kita ni sangat tidak pandai melukis. Dan because of that incident, saya sangat berterima kasih kepada lecturer itu kerana menjedarkan saya tidak pandai melukis. Perspektif. Dan apa yang saya tanya dia, so macam mana saya nak improve? Simple je Ruzaimi, practice makes perfect. Itu je dia cakap. Dia tak pernah bagi teknik, dia bagi practice makes perfect. So what I did was during that time, cari teknik. Gali sendiri, adalah lecturer ajar perspektif tu. Tapi teknik tu susah. Saya tak boleh. Saya tengok kawan-kawan saya pun struggle dengan teknik tu. So saya ignore teknik tu, saya buat teknik saya. Dan akhirnya, ini adalah kerja saya tahun 5. Architecture in UTM. Saiz A3 tanpa menggunakan sebarang pembaris. Ini tanpa menggunakan sebarang pembaris. Kepada siapa yang ada dana lebih, kalau rasa nak beli collection ni, harga sekeping RM8,000. Okey, ini saiz A3 tanpa menggunakan sebarang pembaris. Okey, next. Ini yang best. Ini saya hasilkan setahun. Saiz AO. Tajuk dia The Never Ending Story. The Never Ending Journey. You tak tahu kat mana kita mula, macam mana kita habis. Ini interesting. Saiz dia AO. It took me 1 year untuk complete this the collection, the sketches ni. Saya buat balik kerja sikit, buat sikit selama setahun. Collection ni dah ada dengan bukanlah dia punya print version, ada dengan yang di Pertuan Negeri Sembilan sekarang. Okey, so ni di antara sketch saya lah. Sebab tu saya cakap, saya memang tak cekap sketch tu, tapi saya boleh bercerita macam mana nak produce sketch tu. I'm not an expert in perspektif. Cuma saya boleh bercerita macam mana nak dapatkan sketch yang baik dan macam mana nak wujudkan sketch yang bagus. Ini sketch saya lah. Biasa je kalau you tengok orang lain yang pandai illustration, lagi cantik sebenarnya. Memang saya setuju. Sebab tu saya beritahu. Kita ni tak perlu jadi illustrator. Tak perlu. Kita hanyalah seorang designer yang boleh visualize idea je. Full stop. Itu je objektif kita. Bukan cantik. Dia boleh visualize idea secara cekap. Cantik tu adalah bonus kepada kita. Ini saya punya kerja lah. Kalau siapa-siapa nak tengok. Okay, kita continue lagi. Macam ni lah. Kenapa kita perlu pandai sketch ni macam ni? Contoh kita pergi site. Tak kisah you landscape architect ke, you architect ke, you interior design ke, ataupun apply art ke, product design ke. Contoh ini senario berlaku kepada saya sendiri sebagai designer. Berlaku kepada saya sendiri sebagai seorang designer.
Contoh tak payah pergi site lah. Klien saya call. Bro, boleh jumpa kat kafe tak? Dia beritahu lah alamat. Kita pergi lah jumpa. Bawa, biasalah arkitek, designer ni akan bawa sebatang pen dekat dia punya leher ni. Saya selalu letak pen Lamy dekat sini lah. So, pergilah jumpa kawan saya tu. Jumpa saya punya klien. So, waktu tu kita tengah minum, saya thought that dia nak discuss pasal simple project macam tu aja. So, datang-datang dia, bro, tolong sketch sekarang. Saya nak buat this design macam ni, macam ni, macam ni. Sekarang, saya tak bawa apa waktu tu, saya bawa pen je. Ini cerita benar, bukan cerita buat cerita. Ini cerita benar saya lalu. So, alamak, saya tak bawa apa-apa ni. Sebab saya hanya bawa pen Lamy, saya ingat lagi. So, saya tengok ada tissue paper. Rezeki saya pula, tissue paper tu boleh sketch cantik atas tu. So, saya ambil tissue paper tu, saya sketch. Depan klien ni, saya sketch. Yang ni ke you nak? Yang ni lah Zami. Yang ni. You bayangkan kalau you seorang arkitek datang klien panggil, dah lah you bawa tab kan, iPad kan dan sebagainya. Klien tu klien tu bijak. Bro, boleh tak lukis sekarang? Saya nak tengok some ideas. Takkan you nak jawab, saya arkitek tak boleh pandai melukis. Itulah yang menyebabkan profession kita akan jadi lebih, image kita jatuh. Sebagai seorang designer yang brilliant, you kena bila klien tanya on site, you kena sketch. Itu yang patut berlaku dan tidak berlaku kebanyakan designer. Saya tak kata semua. Tolong disclaimer, saya tak kata semua. Saya kata ni yang handicap tentang sketch ni. You tak rasa alamak aku tak pandai sketch lah. Klien akan kata, you arkitek tak boleh lukis ke? You tak rasa malu ke proses tu? So that's why saya bukan nak ni, saya nak bantu sekarang. Kita tak boleh blame. Kita tak boleh blame. Salah kita blame semua orang sebab tak ajar kita melukis. Wrong. Yang sebenarnya sekarang ni apa yang kita patut cari, macam mana kita nak pandai, full stop. Tak payahlah tengok kat belakang-belakang tu, saya tak pandai dan sebagainya. Saya tak suka flashback sangat tentang negatif ni, saya sangat tidak suka. Sebab saya suka kita progresif. Itu saya punya objektif. Okay? Kita continue lagi. Macam ni kan, kalau you pergi site, you nak detailkan dia. Kalau you nak pakai AutoCAD ni, subhanallah, you nak pakai 3D software you nak ni, punyalah lambat you nak cari detail, you nak draw tu. Sebab itulah sebagai seorang designer, kita kena pandai draw. Either you seorang lecturer ke, either seorang student ke, either seorang you professional pun, you kena pandai draw manual. Nanti saya cerita lagi detail kepentingan dia. Mesti ramai terkejut. Ni saya teruskan je lah, saya tak nak tu. Okey, mengapakah kita perlu menguasai kemahiran melukis perspektif secara manual ni? Tengok software kan ada. Tengok saya ni. Ini cerita dia. Banyak kajian saya dah buat sebab saya punya PhD on Visual Impact Assessment. Banyak kajian tentang visual ni yang impact kepada otak ni. Banyak kajian dah telah dijalankan yang mengatakan bahawa kalau kita bijak melukis, otak kita lagi cekap. Faham Kalau kita bijak melukis manual, otak kita lagi cekap. Itu yang saya duk risau sekarang. Sebab apa? Kalau kita hanya bergantung kepada software, otak kita akan jadi slow sikit. Bila sama ada slow sikit ataupun slow banyak. Itu yang jadi scary part kepada saya sebab apa? Dia akan impact masyarakat dan negara. Bayangkan designer yang tak boleh nak sketch, ikut teori, otak dia makin slow. Itu dia punya kajian, banyak kajian di seluruh negara. Type je dekat internet, why kids should draw more. Type je dekat internet, why kids should draw more. You akan tengok video tu, you akan terkejut bahawa drawing membantu anak-anak jadi lebih bijak. Okay, so kita boleh reflect lah sebagai seorang designer. Sama juga. You bayangkan, you idea sangatlah brilliant dekat mind dia. Because of you don't know how to draw secara manual, inilah idea yang you keluar. So bayangkan, you seorang designer yang sangat brilliant, tapi tangan you tak hidup, idea itulah you ditunjuk kat klien kan ni. You tak frust ke? Itulah yang saya nak cadangkan. Janganlah risau pasal you tak pandai tu. Usaha, cari teknik dia. Okey, kita continue lagi. Okey, betul tak? Bila ada orang tanya solusi kepada reka bentuk untuk zahirkan, kita gagal nak zahirkan. Itulah yang menyebabkan kita menjadi designer half-baked nama dia. Designer yang half-baked. Saya cukup yakin ramai orang kata designer kita ni tak kreatif. Saya rasa statement tu sangat-sangat salah. Saya dah test ramai designer. Kita ni sangat kreatif.
Nampak designer kita sangat-sangatlah kreatif. Cuma dia tak boleh nak visualize idea secara cekap. Okey, kita teruskan lagi. Yang inilah yang saya tak nak berlaku kepada designer kita. Dia panggil tiru vasi. You tahu kenapa tiru vasi ni macam mana? Okey, semua orang standby kertas kosong. Kita nak draw dah. Ambil ni idea ni. Draw, semua orang draw ni ya. Saya nak cuba bantu designer. Okey ya. Ini you. Okey, dia ada dua proses ni. Ini tiru vasi. Jangan buat yang ni ya. Ini inovasi. Betul. Ini tiru vasi, ini inovasi. Okey ya. Okey, ini adalah kertas ni kat sini, kertas. So, yang jadi problem kita sekarang, ini you punya Google. Okey. You tiru benda ni dan you copy dekat sini. Itu tiru vasi. You tiru. Tiru vasi ni tak bagus sebab apa? You ambil idea ni dan you innovate daripada situ. Jadi dia tak real original. Dia tak real original. Jadi bila nanti you nak bawa ke international level, orang tengok design ni, macam design aku lah. Yang tu yang jadi tak best. Jadi dia tak genuine lah. Dia tak genuine. Nampak tak dia punya problem dia? Okay. Next. Itu tiru vasi. Kalau inovasi, dia macam ni pula. Sebab tangan kita hidup, kita ada idea. Kita ada idea kat sini, dan kita draw dulu idea tu. Then baru kita ambil Uncle Google, kita rujuk Uncle Google. Sebab apa? To confirm our design. Itu baru nampak originality daripada kita. Itu beza dia. Siapa yang tak pandai melukis, dia akan tiru ni dulu. Lepas dah tiru, dia letak atas ni. Itu yang jadi idea tidak original. Okey, kepada yang pandai melukis, dia akan draw dulu dan lepas tu dia rujuk. Yang tu dia jadi inovasi. Nampak tak perbezaan tiru vasi dengan inovasi? Okey, kita continue lagi. Ini bezanya tiru vasi dengan inovasi. Tiru vasi ni dia dalam Bloom's taxonomy dia paling rendah. Dia sampai apply je sebab dia draw, dia nampak dan dia apply. Lepas tu dia innovate sikit je dan jadi dia. Yang tu sangat-sangat tidak bagus sebab original idea tu tidak cekap, tidak banyak. Tapi bila inovasi, dia draw dulu dan dia rujuk kemudian, itu jadi cekap sebab dia create dahulu. Itu sebab tu inovasi ni sangat bagus. Dia jadi masyarakat pencipta. Yang ni kita jadi masyarakat pengguna. Walaupun kita seorang designer, tapi kita still user sebab idea kita ambil daripada orang lain. Lepas tu kita innovate sikit-sikit. Yang tu sangat-sangat tidak bagus. Lepas tu ada orang cakap saya, doktor, saya berjaya je, alhamdulillah, firm saya ramai orang, alhamdulillah, betul. Tapi you tak ke mana? You hanya level lokal je. You tak berani nak bawa design you keluar, takut orang tengok, sama je lah dengan design this guy. Dah. Itu yang jadi kita problem. Tapi kalau kita design sendiri dan kita nak bawa ke international level, kita rasa sangat confident sebab apa? Sebab kita punya. Sama juga dengan saya bila saya nak tulis buku, saya akan tulis based on my original ideas. Once saya tulis, baru saya rujuk. Dan dengan confidentnya, saya berani bawa buku tu ke international sebab saya tahu idea itu saya punya. Itu bezanya inovasi dengan tiru vasi. Saya sangat berharap tukarlah mindset kita daripada tiru vasi jadi inovasi. Okay, kita continue lagi. Dah. Okay, last sekali saya nak cerita pasal teori sikit ni. Kenapa freehand perspective ni sangat penting? Sebab dia panggil instant visualization. Dia panggil instant visualization. Okay. Kalau software, comprehensive communication. Cerita dia macam ni ya. Ambil kertas, ambil nota ni ya. Dalam proses kita nak buat kerja, mula kita fikir, lepas tu kita berkomunikasi dan akhirnya kita wujudkanlah design tu, implement. Kat sini implement. Kat sini kita berfikir, think. Kat sini ni communication. Kenapa? Macam tadilah rumah idaman tu, kita kena think dulu. Lepas kita fikir, barulah kita kena freehand dulu. Lepas kita freehand, barulah kita buat digital. Itulah protokol yang patut berlaku. Tapi tidak berlaku sebab sekarang ni designer terus ke digital. Itu yang jadi
Jadi tak cekap tu bila kita nak buat design. Yang bagusnya dia kena start freehand, lepas tu digital, lepas tu barulah kita implement. Itu yang patut berlaku sebab bila freehand ni kenapa? Banyak options boleh kita buat. Banyak options. Sebab bila kita guna freehand ni, kita boleh generate cepat options tu. Sebab itulah freehand perspektif sangat penting options ni. Options kepada idea design tu tadi. Sebab itulah freehand tu sangat critical. Dan saya tengok banyak designer sekarang pandai buat 2D je freehand. 3D dia tak berani dah. 3D banyak pakai ISO. ISO sebenarnya sangat tidak bagus kepada seorang designer sebab ISO ni dipanggil true measurement. Yang bagusnya perspektif sebab manusia kita melihat dunia dalam bentuk perspektif. Manusia kita ni melihat sesuatu perkara dalam bentuk perspektif. Kalau kita tengok bilik dalam bentuk perspektif, kita tengok cawan dalam bentuk perspektif. Sebab tu bila kita nak lukis, kita nak bawa idea kita keluar, kita mesti lukis dalam bentuk perspektif sebab kebiasaan manusia melihat dalam bentuk perspektif. Okay, now saya dah nak start perspektif, workshop perspektif ni. Okay, semua orang kertas kosong. Semua orang kertas kosong. Saya nak kena cerita asas sikit yang semua orang kena tahu dulu sikit je. Okey, ambil kertas kosong. Ini asas perspektif. Saya tak nak cerita pasal garisan semua tu. Saya nak cerita asas perspektif teknik saya, pendekatan saya. Okey. Ini asas perspektif. Cara saya lukis perspektif. Okey. Always remember, sekarang ni orang tak buat dah drafting perspektif dah, orang dah tak buat. Sebab apa? Software. Saya setuju. Sebab itulah bila saya bercakap dengan student, jangan risau pasal perspektif yang cantik. Objektif kita sekarang nak buat instant communication. Dia panggil spontaneous communication. Dia tak perlu cantik tapi dia sound. Dia nampak jelas. Itu je. Tak perlu dah kena buat drafting, buat perspektif. Tak perlu dah sebab you buang masa. Digital kan ada. Pakai software je nak beri perspektif cantik. Cuma kita nak generate idea. Okey, protokol pertama mesti ada horizon line. Itu protokol pertama. Mesti ada horizon line. Okey. Dalam horizon line ni juga dipanggil eye level. Okey. Okey, apa maksud eye level tu? Ini kepala kita, ini mata kita. Eye level. Satu level dengan mata kita. Sebab tu dia panggil eye level. Okey, protokol nombor 2, you letak human figure. Itu saya punya protokol. Semua orang follow saya dah. Protokol kedua, ini step pertama, buat horizon line. Always remember, nak buat perspektif mesti start dengan horizon line. Tak ada benda lain. Mesti start dengan horizon line. Nombor 2, okey, ini step pertama. Step kedua, buat human figure ni. Kenapa? Reference object. Objek rujukan. Objek rujukan. Okey, dan seterusnya, kita buat ni. Dia panggil ground line. Ini ground line. Okey, dan seterusnya kita nak buat apa? Tentukan vanishing point. Step ke berapa dah? Vanishing point adalah step keempat, bukan ketiga. Ini nombor 1, nombor 2, nombor 3, ground line. Set vanishing point adalah step nombor 4. Okey, Okey, vanishing point. Lepas tu tarik. Just tarik ni ya. Tarik, tarik, tarik dan tarik. Okey. Itu step nombor 5, kita buat grid. Step nombor 5, kita buat grid. Okey, dan kita buat grid lah. Jadilah grid ni. Kalau nak mudah, tarik ni. Dapatlah grid line tu. Step nombor 5, buat grid. Step nombor 6. Step nombor 6, buat imaginary box. Okay, buat imaginary box. Always remember imaginary box ni. You tarik je. Ni tarik ni. Sekejap.
Saya pakai warna pen warna merah lah. Okey, ni tarik ni, kita nak buat satu imaginary box dekat sini. Tarik je kat situ. Ni jumpa sini, pergi sana. Dan ke sana, ke situ. Tariklah jadi imaginary box. Itu imaginary box 1. Tarik lagi imaginary box 2 dekat sini. Tarik dia jadi macam tu. Terus je kat situ. Dapatlah imaginary box nombor 2. Itu adalah asas kepada teknik saya. Okey. Ingat kita ada berapa? Pertama, lukis horizon line. Kedua, kita lukis reference object. Ini untuk one point perspektif saja. One point perspektif. Dan ketiga, buat ground line. Ikut protokol tu. Keempat, set vanishing point. Kelima, buat grid. Keenam, buat imaginary box. Itu 6 steps untuk perspektif drawing pendekatan Ruzaini Makrani. Okey, nak jadi apa dalam box ni? Jadilah apa-apa ikut kebahagiaan diri sendiri. Contohnya saya nak buat planter box kat sini dan jadilah planter box kat situ. Sini. Jadilah planter box dekat situ. Ni planter box lah. Nampak tak? Best tak? Sebab penggunaan grid dengan box itulah yang buat perspektif kita jadi cantik. Okey, dan kat sini kita nak buat apa? Kita nak buat satu objek dia macam tu. Kita nak buat satu objek, sorry. Kita nak buat dia jadi macam tu. Dapatlah satu objek yang macam tu. Proportion tak? Proportion. Ingat dalam perspektif hanya ada proportion. Dalam perspektif tak ada skala. Dalam perspektif tak ada skala. Dalam perspektif hanya ada proportion. Itu untuk one point perspektif. One point perspektif. Perspektif. Okey. So kita nak buat yang dua pula. 2 point perspektif. Asas perspektif dalam 2 point. Okey, kita buat nombor 2 pula. Asas perspektif. Campur-campur tulis. Tak apalah, anggaplah selesai. 2 point perspektif. Okey. Protokol pertama buat apa? Buat horizon line. Okey, protokol kedua. Okey, dalam 2 point perspektif, protokol kedua tadi protokol pertama dalam 1 point reference object kan. Nombor 2. Ini tak. Nombor 2, settingkan vanishing point. Ini VP1 and VP2. Itu yang penting. Lepas tu buat apa? Ini kita tak boleh buat reference object. Kita hanya anggarkan saja, takut you all keliru. So ini teknik dia. You anggarkan sahaja daripada sini ke sini, you anggarkan sahaja 1.5. You anggarkan sahaja ni. Ini kita anggarkan sahaja daripada sini ke sini. Daripada sini ke sini adalah 1.5. Kita yang nak kita decide sebab nak jadikan reference kita ketinggian eye level kita. Kita decide daripada sini ke sini adalah 1.5. Okey, lepas tu buat apa? Kita tarik ni. Dan kita tarik ni. Okey, lepas tu kita nak buat grid. Kita tahu, saya assume daripada sini ke sini 3 meter. Saya assume. So, saya tarik. Protokol ketiga ni kita nak buat grid. So, dapatlah grid line. Itu 3 meter. Kita jarak ni 3 meter. So, macam mana kita nak dapatkan grid yang cantik? Mudah aja. Kita tak ada masa waktu kita sketch tu nak buat point dan kita assume je. Ini pendek, ini panjang sikit, lebih kurang. Macam tu. Ini mesti pendek, ini panjang sikit, ini paling panjang. Itu je. You kena itu je. Sebab kita ingat kita nak sketch, kita bukan nak buat betul-betul. Kalau nak buat betul-betul pakai software. Boleh kita continue lagi? So kita tarik ni ke sana. Ini pun kita tarik ke sana.
So sama juga yang ni, kita assume saja lebih kurang ini pendek sikit, ini paling panjang. So tarik ke sana. Ini pun tarik ke sana. Macam tu. So dapatlah grid. So step pertama tadi horizon line, step kedua adalah setting ketinggian eye level ni. Step ketiga buat grid. Step keempat buat apa? Step keempat. Step pertama horizon line. Step pertama horizon line. Step kedua vanishing point. Step ketiga determine the eye level. The height of eye level. Step keempat, tarik ni untuk dapatkan grid. Kita nak buat grid. So step kelima, buat imaginary box. So kita buatlah imaginary box mana kita nak. Kita tahu ini 1 kali 1. So kita angkat dia. Ini adalah, kita angkat dia macam tu. Ketinggian ni, tak apa. Jangan risau pasal yang tu lagi. Nanti saya akan explain. Ini adalah imaginary box kepada tu. Ketinggian dia berapa? Ini kita tahu, ini 1.5. Kat sini pun 1.5. Kalau kita lukis orang pun, dia 1.5 kat situ. Okay. And then, kat sini pun kita tarik. Kalau kita nak tarik, tarik ni 1.5 juga kat sini. Itulah imaginary box. Nak buat apa ni? Ikut kebahagiaan kita. Bila kita dah ada imaginary box ni, kita boleh buat apa sahaja yang kita suka. Contohnya, kita nak buat shape macam tu. Dapatlah satu shape dekat situ dan kita tarik macam tu. Dapatlah. Shape tu pun sangat proportion because of dikontrol oleh imaginary box tu tadi. Kalau kita nak buat shape curve macam ni pun, dia akan tetap jadi cekap sebab dia dikontrol oleh imaginary box tu tadi. So nampak? So bila kita buat lukis perspektif macam ni, dia nampak proportion. Dia nampak best. Perlu tak, saya nak tanya. Jawab dekat chat. Semua orang boleh buat garis lurus tak? Garis ni. Semua orang boleh buat garisan kan? Betul? Siapa boleh buat garisan, jawab 1. Betul? Semua orang boleh buat garisan kan? Okey. Jadi kalau semua orang boleh buat garisan dan ada knowledge perspektif, confirm boleh lukis perspektif ni. Cuma yang jadi challenge-nya, you lupa teknik tu. You lupa proses tu. Ataupun you tak pernah tahu proses tu. Ini proses yang cekap lah kalau you all nak tahu. Okey. Itu asas perspektif nombor 2. So asas perspektif nombor 3, kita nak bercerita asas perspektif multi-point perspektif. Multi-point perspektif. Pernah dengar tak multi-point perspektif? Siapa pernah dengar multi-point perspektif? So asas perspektif multi-point perspektif. Okey, kita tarik ni, first protocol seperti biasa, horizon line. That is first protocol, horizon line. Dia bukan horizontal, dalam perspektif punya terms, dia horizon line. Okey, nombor 2, kita nak buat dalam setting one point perspektif, so kita buat human figure dekat sini dulu. Ini human figure sebagai reference. So, nombor 2, objek bolehlah human reference, sorry, my mistakes. Reference object. So kita gunakan human sebagai reference object kita. Okey, lepas tu ground line. So next is ground line. Okey, lepas tu kita boleh juga buat macam ni. Kita bahagi siap-siap 1 meter tu. Kita nak tahu 1 meter. Okey, ini lebih kurang ini 1 meter. Kita bagi siap-siap 1 meter, 1 meter dan 1 meter. Kita bagi siap-siap. Boleh juga. Lepas tu kita set vanishing point dekat mana? Kita nak set tengah-tengah. Okey. Next is vanishing point. Set vanishing point. Okay, then tarik. Tarik ni, tarik ni, tarik ni dan tarik ni.
Dan lepas tu kita buat grid dan kita tarik ni ke sana. Dapatlah 4 meter kali 4 meter grid. Lebih kurang. Hukum perspektif mudah aja. Ini paling panjang, sederhana, paling pendek dan makin pendek. Itu hukum perspektif. Okay, next untuk buat apa? Kita dah siap satu perkara ni. Okay, now saya nak tunjuk apa bezanya saya nak tunjuk macam mana nak wujudkan multi point ni. Okay, ni kita buat objek dulu. Jadi nanti you boleh nampak perbezaan dia. Okay, kita buat satu kotak imaginary box kat sini dulu. Okay, ni imaginary box kat sini. So satu kotak dekat situlah untuk imaginary box tu. Okay, ni imaginary box. Okay, next. Ada satu kotak, dia tak selari dengan kotak ni. Dia tak selari dengan kotak ni, jadi kita kena wujudkan, ini untuk 1 point 1P. So kita kena wujudkan dua lagi vanishing point. So kita wujudkan, lepas tu buat imaginary box dulu lah. Ini dia tak ada protokol yang ni sama ada you buat imaginary box dulu ke dan sebagainya, tapi protokol dia kat situ lah. And then you wujudkan satu kotak ni kat sini. Tarik satu point dekat situ, katalah dia habis kat situ, ini reference dia kat sini. Okay, dan kita angkat ni, dan kita tarik balik ke sana. Ini kita tarik balik ke sana. So, ini dia jadi multi-point perspektif. Sebab apa? Dia memerlukan titik lain untuk wujudkan imaginary box ni. Untuk wujudkan objek ni. Dia perlukan titik lain. VP lain. Ini VP1 ni untuk objek ni, VP2 dan VP3 untuk objek ni. Sebab tu kita panggil dia multi-point perspektif. Okay, saya stop kat sini sekejap. Ada soalan tak nak tanya? Boleh buka mic. Ada soalan tak nak tanya? Tak ada? Okay, kalau tak ada, ada? Betul? Ya, Waalaikumsalam. Saya Amir Aiman. Ya. Okay, saya nak bertanya, macam mana doktor kawal line tu supaya nampak dia straight line, tak nampak terlalu vibrate kan? Okay. Very good question. Betul. Kalau you nak melukis perspektif, tips yang paling kritikal, soalan yang sangat valid, Aiman. Bagus. Amirul. Amirul Aiman. Okay. Soalan yang sangat valid. Orang selalu tanya saya, macam mana saya dapat straight line? Okay, saya bagi tips. Ada 3 tips yang you kena ingat, you kena buat. Okay, ada 3 tips. 1, 2, 3. You kena ada 3 tips ni. Kalau kita boleh combine jugalah, kalau kita boleh buat macam ni, tak apa. 1, 2, 3. 3 tips ni. Dia ada knowledge, dia ada skill, dia ada attitude. Dia 3 ni. Pertama, you kena ada skill dulu. Skill garisan, nak buat garisan tu. You kena mahirkan skills buat garisan. You kena buat garisan ni. You kena practice. There's no choice. There's no shortcut. You kena practice buat. Dan cara pegang pen, pensel pun kena betul macam tu. Macam tu. You tak boleh macam tu. Dia kena macam tu. So dia kena ada protokol tu. And then you perasan tak, kertas saya, bila saya draw, kertas saya tak gerak. Tangan je saya gerak. Itu protokol yang sangat bagus, tapi saya tengok ramai student, bila saya pergi buat workshop, pusing kertas ni pusing, tak jadi. Kalau semua orang nak improve you punya line weight, protokol pertama, pegang pensel kena betul, paper tak boleh gerak, buat garisan ni sebanyak mungkin. Lepas tu ada orang tanya, bila kita nak stop buat garisan ni, doktor? Bila ada satu suara dalam minda you, aku dah pandai. Saya dah pandai. Yang tu you dah boleh. Saya cukup yakin bila ada suara tu, you dah akan confident dengan stroke perspektif you ni. Percaya cakap saya, dalam 100 orang student design dalam satu school, yang betul-betul pandai, yang gifted hanya 2-3 orang je. Yang lain tu semua perlu pakai teknik. Saya ni tergolong daripada golongan yang bukan pandai lah. Yang tak gifted. So, you kena buat ni. You kena practice ni. There's no shortcut. Okay. Saya selalu, ini cerita benar. Because of, ingat tak saya cerita tadi, lecturer saya tegur saya. Since then, bila ada kertas je, saya buat garisan. Saya buat garisan. Saya draw. Saya buat garisan. Saya draw. Saya buat garisan. Saya continue sampai sekarang.
So kena praktis. Tengok saya tarik kena praktis. Kena membiasakan diri untuk buat garisan tu. Lepas tu ada orang kata, doktor, saya buat 10 kali tak boleh lah. Bila you buat 10 kali tak boleh, you kena buat 1000 kali baru boleh. So dia terpulanglah kepada setiap orang. Kadang setengah orang cepat, setengah orang lambat. Kena praktis. Yang ni kena ada knowledge. Yang ni kena ada knowledge lah. Kalau knowledge tu maksudnya knowledge perspektif. And then knowledge cara nak buat garisan. Lepas tu kena ada attitude lah. Attitude. Dibayangkan kalau you ada knowledge skill ni, attitude you tak ada, maksudnya you tak nak buat benda tu dan takkan berlaku juga. So you kena ada attitude untuk mahir. Okay, itu dia punya jawapan dia. Okay. Kita akan lukis sama-sama menggunakan teknik yang saya share tadi. Tapi sekarang ni saya dah tak pakai pen ni lah. Sebab tadi saya tekan tu nak bagi nampak semua dia punya karakter tu. And then yang ni saya akan pakai pensel ni lah untuk you all nampak lebih jelas lah. Ataupun you nak suruh saya pakai pensel. Saya pakai pensel ni pun tak apa. Sekejap Okay, saya pakai pensel ni lah. Pensel ni. Okay. So sekarang ni kita akan ada 3 perkara yang kita buat. Pertama, kita akan buat satu exercise. Kita buat macam ni. Semua orang buat garisan ni lah. Reference. Okay, kita akan buat satu exercise 1 point. 2 kita buat 1 point perspektif. Perspektif. Ini kita buat 2. Yang ni. Saya akan buat yang mudah. Saya akan buat yang susah. Satu lagi 2 point. 2 point perspektif. Satu lagi kita buat multi point perspektif. Okay. So, yang macam saya cakap tadi lah, kalau 1 point, target macam tu, dan itu 1 point. Itu kalau 1 point. Kalau 2 point, target macam tu, dapatlah 2 point. Kalau yang multi point, tarik satu lagi macam tu, pergi sana, ni 1 point, kita pergi sini, dapat lagi, ini 2 point. Okay, ini multi point, sorry. So, ini 1 point, 2 point, ni multi point. Okay. Yang pertama, apa yang saya nak buat, semua kita, yang ni saya nak buat macam ni tau. Yang ni kita pakai satu grid je. Pertama ni, kita pakai grid satu je. Kita buat grid tu, 1 kali 1 meter je. Saya nak bagi you experience dulu. Yang nombor 2 samalah. Yang ni, kita buat yang sama juga. Yang ni grid yang nombor 2, kita buat grid 4 kali 4 meter. Yang ni kita buat. So, kita akan ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 experience untuk buat semua perkara ni. Okay. So, standby dengan saya sekarang. Jom kita lukis. Okay, first kita nak buat yang 1 kali 1 aja. Mudah you faham. Okay, semua orang buat garisan ni. Lembut sahaja. Horizon line ni biasa lembut sahaja. Okay, ini 1 point 1 point perspektif. Okay, then buat human figure. Okay, kenapa kita perlu buat human figure ni? Nak memudahkan kita tahu berapa tinggi objek yang kita nak buat ni. Okay, lepas tu kita tarik ni, kita nak buat satu grid je. Kita nak buat size objek tu. Kita nak buat kat mana? Kita buat kat sini lah size objek tu. 1 meter je. Macam mana kita dapat 1 meter? Kita tahu daripada sini ke sini adalah 1.5 meter. Kita tahu. Dan kalau kita tolak kat sini, inilah 1.5. Kalau kita ambil pen ni, kita tolak ke situ. Itulah 1.5. Daripada yang mendata pula. Macam mana kita dapat 1 meter? Kita bahagi 3 ni. Itulah 1 meter dia. So kita bawa yang size ni ke sini. Itulah 1 meter kita. Kita nak buat satu grid aja dulu. Okay, vanishing point kita nak buat kat mana? Okay, ini cara nak tentukan vanishing point. Katalah you ada macam tu. Kotak you, ni saya nak tunjuk macam tu lebih kurang. Okay, you nak buat, ni kotak you kat sini kotak kat sini. You nak buat view you 2 meter away from kotak. Macam tu. You duduk, ni plan. So ini you punya kedudukan. Ini badan you lah. Dan you nak tengok kotak tu 1 meter away from that kotak tu. Jadi vanishing point you duduk mana? Simple je. Ini 1 meter. Ini 1 meter lagi. Faham Ini 1 meter. Ini 1 meter lagi. Kat sini. So vanishing point kita akan duduk kat situ. Itu cara nak tentukan vanishing point.
Okay, semua orang jelas Macam mana nak tentukan vanishing point? Ini dalam bentuk plan. Ini kotak yang kita nak buat 1 meter kali 1 meter. Kita nak buat 1 grid je. Tapi kita nak tentukan, kita nak duduk 1 meter away from that kotak tu. Maksudnya 1 meter away from the kotak. Jadi kita nak setting, macam mana nak setting vanishing point? Mudah aja. Ini 1 meter, ini 1 meter lagi. 1 meter away. So vanishing point duduk dekat sini. Itu vanishing point. Okay, dan kita tarik 1 grid kat situ. Dan kita tarik 1 grid kat situ. Oh, sorry. Tengok, perlu tak saya risau yang saya silap ni? Tak perlu risau, tak payah padam. Enjoy your life. And then tarik kat situ. Dapatlah satu size yang ni. Satu ni. Itu cara dia nak buat perspektif yang betul. Okay, dan tarik ni 1 meter. Macam mana kita nak dapat 1 meter? Kita tahu daripada sini ke sini 1.5. Kita tahu daripada sini 1 sini 1.5. Kita tahu. Dan kita bahagi 3 ni. Kita bahagi 3 ni. Dapatlah 1 meter kotak tu kat situ. Macam tu. Lebih kurang, dan you tarik balik ke sana. Dan apa you buat? You extrude je. Macam you pakai SketchUp. Dan dapatlah macam tu. Okay. Yang ni, you nak lukis apa? You lukislah ikut kebahagiaan you. Okay, dalam saya punya poster, kita akan cover architecture, landscape architecture, and interior design. Okay, tengok kita buat architecture dulu. Katalah you nak buat tiang tu, base tiang dekat bangunan kolonial contohnya. Inilah base dia lah 1 meter. So inilah base dia. So tiang tu duduk atas ni. Ni kita cover. Lepas ni kita cover landscape pula. So yang ni jadilah kita tarik ni. Tarik ni, kita tarik ni. Dapatlah satu tiang naik atas ni. Ini architecture dapatlah satu tiang dekat situ. Perspektif kita solid tak? Solid lah. Betul lah perspektif kita ni, proportion. Itu yang bestnya tentang konsep yang saya pakai ni. Jadi mudah. Siapa-siapa yang tak pandai melukis, mudah je nak melukis tu. Okay, itu kalau architecture. Kalau landscape macam mana pula? Katalah you nak tambah ni something kat sini, you nak tambah. Ada 1 meter, macam ni You dah tahu ini 1 meter, you nak tambah 1 meter lagi kat sini. Kat sini ada planter box kat sini. Contohnya ada planter box kat sini. Tambah je planter box kat situ. And then you buatlah pokok ikut kebahagiaan you kat situ. Kalau nak tambah landscape. So kat mana interiornya pula? Kalau kita nak tambah interior. Mudah aja. Daripada sini, kat sini ni, kita tarik kat belakang ni. Ada satu nak masuk ke apa? Nak masuk. Sebenarnya, ini ni duduk dalam bilik. Dalam bilik. Nampak tu? Ini adalah dia punya pathway tu. Nampak? Dekat dalam satu bangunan, ada planter box, ada kolom, ada ID dekat sini ni. So, dah cover the whole system. Kita guna satu grid tu je tadi kita buat perspektif. Okay, kita continue lagi. Cepatnya masa berlalu. Okay, tengok Katalah kita, kan everything comes from the box. Katalah kita rasa, tak naklah buat kolom ni, kita nak buat bulat lah. And then, why not? Daripada situ, you carve je bulat kat situ. You carve je, tariklah dia jadi bulat dekat situ. Katalah you tak nak kolom straight tu. Lepas tu, you kata you nak buat macam tu lah. Buatlah jadi macam tu. Adalah karakter building kolonial. Nampak? Naik, tarik atas balik. So, best kan? Lepas tu kat sini pula, kat sini tak nak buat itulah, nak buat macam ni lah. Buat. Tarik dia macam tu. Dapatlah dia melengkung macam tu pula. Ini pun sama, dia turun kat situ. Nampaklah dia melengkung kat situ. Dan akhirnya bila kita turun ni, nampaklah bangunan tu. So nampak tak dia punya process of doing tu, semuanya bergantung kepada imaginary box tu. Okay, tengok lepas tu, kita tambah pula. Kat sini ada, apa ada? Ada dinding pula. Buat dinding kat sini. Buat dinding. Tarik je dinding tu. Okey, siapa boleh jawab? Dinding ni berapa tinggi dia? Saya boleh jawab. Berapa tinggi dinding ni? Betul. Tinggi dinding ni adalah 1.5 meter. Siapa jawab 1.5 tu bagi diri sendiri 5 markah. Nampak? 1.5 meter. Dan kita buatlah apa ikut kebahagiaan kita kat sini. Jelas Itu
kalau yang bentuk perspektif mudah dalam one point perspektif. Okey, jom kita buat yang lebih kompleks. Yang ada grid lagi besar. Okey, kita buat 4x4 meter grid. Okey, mula protokol dia Horizon 9. Okay, that is the protocol, first protocol, Horizon 9. Lepas tu, kita buat human figure. Kita buat human figure. Lepas kita buat human figure, kita tarik ni. So, kita set 1 meter, 1 meter. Macam mana kita nak dapat 1 meter? Ini bahagi 3 dulu kat sini. Ini 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter dan 1 meter. Kita boleh buat berapa grid? 5 grid, 5 meter. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh. Lepas tu kita nak set vanishing point kat mana? Kita nak set 2 meter away from kita duduk ni. 2 meter away, vanishing point duduk situ. Dan kita tariklah macam tu. Kita tarik macam tu. Kita tarik macam tu. Tarik macam tu. Tarik macam tu. You tengok perasan tak? Garisan ni tak betul kan? Jangan risau, tarik je betul balik. Sebab ini adalah sketch. You kena ingat ini adalah sketch. Okay, lepas tu you tarik. Tadi kita buat satu grid kan? Ini kita buat 4 kali 4 pula. So kita tarik macam tu dan kita dapatlah grid 4 kali 4. Macam tu. Okey. Yang ni kita nak buat kompleks betul So semua orang bear with me, kita nak buat kompleks betul ni. Tadi tu nampak macam mudah je kan. Ini saya pun boleh buat. Okey. Yang ni kita buat yang lagi kompleks. Nampak macam inilah grid asas bila kita nak buat perspektif. You boleh tambah kalau you nak tambah, tambah lagi satu kalau you nak tambah. Tak ada masalah. Okay, lepas tu okay, and then sekarang ni kita nak buat town setting, townscape. Kita nak buat townscape. Okay, kat sini ni kita nak buat satu bangunan, rumah kedai kat sini. Okay, berapa tinggi rumah kedai tu sekarang? Siapa boleh jawab? Berapa tinggi saya nak tarik dinding ni? Siapa boleh jawab? Dah pandai dah, 3 meter, yes. Ini rumah kedai tu 3 meter. Ni rumah kedai tu saiz dia 3 meter. Kan senang? Jadi yang ni tarik je kat situ 3 meter. Bila you nak buat pasal bangunan, you kena ada knowledge pasal bangunan tu. You tak boleh buat simply draw je, you kena ada knowledge. Itu dia panggil product knowledge. Bila kita nak buat perspektif ni, kita kena tahu ilmu kepada product knowledge. Contohnya tinggi tangga, besar tiang, saiz pintu, you kena tahu. Barulah perspektif you jadi cekap. Okey. Lepas tu saya nak buat tiang kat sini satu. Lebih kurang macam tu. And then saya nak buat tiang kat sini satu. Lebih kurang. Saya nak buat, saya langgar je orang ni, tak apa. Okay, then buat tiang macam tu. Semua orang follow saya lah. Buat tiang kat situ. Saya tunggu. Okay, lepas tu, dah siap tu. Okay, lepas tu tarik ni. Tarik satu kat situ. Ini dia punya beam dia. Beam dia ke dalam sikit, tak apa. Biar je dulu kat situ. Ataupun beam dia sekali pun tak apa. Kita sekalikan beam tu. Tak ada masalah. Jadi dia tenggelam lah, dia flush kat situ. Okay, yang ni dia punya ketebalan beam tu. Ni ketebalan beam. Yang beam ni. Ni ketebalan. Kalau saya render kat sini, kita boleh nampak dah itu yang kat bawah dia. Okay. So then kat bawah ni dia kena ada drop sikit sebab nanti kalau ni air masuk, so dia kena ada lead drop kat sini. Dekat bangunan tu dia ada drop kat situ. Okay. Yelah, bila air kalau tak ada drop ni, air akan masuk building. Sebab tu kita kena ada drop ni. Kita tarik sini. Ini saya nak buat kolom. Ni kolom dia ikut dalam macam tu. Dah. So, dapatlah kolom bangunan tu satu. Okey, ni kolom tu. Dah, settle situ. Nampak tak? Senang tak kita nak buat bangunan tu bila kita tahu ilmu perspektif tu. And then, kat dalam ni saya tak nak terus buat pintu, saya nak ada dinding lagi kat belakang tu. Saya tariklah kat mana dinding tu. That is our reference. Ini bucu dia. Ini patutnya kat bawah sikit lah sebab nanti dia bawah tu ada floor dah. Tarik bawah sikit. Dan turun bawah. So itu adalah dia punya dinding. Dan tarik balik ke sana. Okay. So, okay, yang ni pula tarik kat sini. Tarik ni. Berapa meter saya tarik ni? Senang je. Ini 1 meter. Saya tarik 2 meter lebih kurang kot. Macam tu kot. Saya nak tarik sampai situ. 2 meter. Dia punya
overhang dia. Jadilah bangunan dekat situ. And then tarik je lah. Okay, of course dia akan nampak sikit ni. Dia akan nampak ketebalan sikit roof tu. So nampaklah macam tu. So nak nampak dia lagi best, render lah ni kat situ. And then tarik ni. Dah siap dah bangunan kita. Of course ni kena tariklah sini, tutuplah bangunan tu. Ni dinding dia. Barulah ada apa? Dia punya pintu kat situ. Ni tebalkan lah, tebalkan ni tebalkan. So dapatlah pintu kat situ. Dah. Lepas tu orang kata, tak lawa lah sebab ni dia punya ni. Tak apa, jangan risau. Kita hanya buat sketch. Okay, kita continue lagi. Okay, sekarang ni kita nak buat design landscape pula kat sini. Sebelah ni ada bangunan, kita nak ada planter box. Lepas planter box, kita nak ada ramp up. Planter box je kat sini je. Okay, siapa boleh jawab kat saya sekarang? Berapa tinggi planter box saya nak buat ni? Berapa tinggi? Come on. Berapa tinggi planter box? Sekarang. Siapa boleh jawab? Jawab dekat chat. Betul, dah pandai dah. Alhamdulillah. So, ketinggian planter box ni adalah 1 meter. So, kita tarik ke sana. Kita tarik ke sana. Ni kita anggar-anggar je lah. Lebih kurang banyak meter dah ni. Ni dah banyak meter dah. So, inilah planter box. Buatlah whatever yang you nak buat. Kat sini. Dah. Dapatlah planter box. Tu you render lah ini. You render lah sikit kat situ. Dapatlah planter box tu. Okay. Daripada situ, you tarik ni. Sebab kita nak bagi boundaries dia kat situ. Dah, siap dah. Okay, macam mana kita nak buat pula view ni duduk dalam bilik. Tu you nak tengok. Best kan? Bila kita pandai melukis, kita boleh compose benda tu jadi, betul lah. Boleh jadi duduk dalam bilik. Kita tengok ni macam kat luar. Nanti kita transform ini jadi dalam bilik. Macam mana saya nak buat dia duduk dalam bilik? Mudah aje. Tengok tiba-tiba ada satu garisan dekat sini. Ni ada satu garisan. Ya. Kita sebenarnya duduk dalam ruang ni glass. Bangunan tu stop sampai situ aja. Ini glass lah, ni glass ni. Kalau saya buat ni, sekejap saya nak kena biar you all nampak. Ini. Macam tu lebih kurang. So, ini dia punya ni tebal sikit kat situ. Ini dia turun. And then dia tarik kat sini. So, yang kat atas tu tak nampak lah sebab bangunan tinggi. Dia punya ruang dalaman dia tu tinggi, volume dia tinggi. Dia nampak macam tu je. Lepas tu dia nampak frame tingkap tu. Kalau kita nak buat frame lah. Ni frame dia. Okay, ni dia punya, kita nampak dekat frame dia tu kat situ. Okay, dah. So, apa maksud dia? Yang ni adalah glass. Glass. Ini glass. Ini pun glass. Naik kat atas lah, itu glass. Nampak? So, sekarang ni, kita ni nak buat, tadi kita buat architecture kan? Lepas tu buat landscape, ada pokok lah kat sini sikit, tarik pokok tu. Tarik ke sana sikit, ada pokok kat sini. Okay, lepas tu, letaklah apa-apa kat situ kan. Design landscape sikit, ada sculpture kat sini ke. Ni kat luar kat luar bangunan tu. Ni ada sculpture kat situ sikit ke. Lepas tu dia berdiri kat situ dan sebagainya lah. Tu, dah settle. Okay, ini adalah gelas ni. Tu ada gelas. Okay, ni kat luar, lepas ni dia ada satu dinding macam tu. Kat situ. Nampak? Ni dinding lah. Okay. Tengok I tarik ni kat sini. Ini grid yang kita buat tadi. Ini
adalah ruang dalaman ruang dalaman. Tengok macam mana kita combine. Bila kita mahir melukis perspektif, kita boleh tunjuk kat klien. Inilah view yang kita akan dapat bila kita buat ruang dalaman macam ni. Kita boleh tengok kat luar tu. Ini kita boleh nampak bangunan kita, entrance ke whatever. Kita boleh nampak. Kita boleh nampak. And then, okay, then yang ni pula. So, ini adalah ruang dalaman. Okay. So, kita decide kita nak buat satu perabot tinggi dia. Okay, semua saya nak tanya, berapa tinggi perabot ni? Kalau saya buat daripada sini ke sini. Berapa tinggi perabot tu? Siapa boleh jawab? Berapa tinggi dan lebar? Berapa tinggi dan lebar? Ni berapa tinggi lebar perabot ni? Kalau saya nak buat tu. Okay, tinggi dia 1 meter, lebar dia 0.5 meter. Dan kita tarik ni, ZAS. Kita kena tarik ni. Tarik ni, tarik ni terus. Ini pun tarik ni terus. Dan kita nak stop mana? Ikut kebahagiaan kita lah. Kalau kita rasa kita nak stop sini, kita stop sini. And then kita join balik kat situ. Dapatlah perabot tu, lebih kurang lah kat situ. And then dia join dekat situ. Itulah perabot. Ini imaginary box lah. Tapi kita tak suka perabot macam tu. Kita nak buat macam ni. ZAS. Buatlah perabot yang kita bahagia. Macam tu. Ni perabot lah. Special perabot ni. Lepas tu, atas ni, kita nak buat meja. Buatlah meja design sikit. Sebagai counter ke apa. Lepas tu, ini dia punya idea je, idea. Lepas tu, ini dia punya laci ke dan sebagainya. Logik tak logik, itu kemudian kira. Yang penting kita nak dapatkan idea tu dulu. So, lebih kurang kat situ dia duduk. And then, kita terus nak buat ada painting kat sini. Tarik je macam tu. Painting dia lebih kurang dekat sini kita nak. Okay, berapa tinggi, berapa saiz painting ni? Siapa boleh cakap? Siapa boleh jawab? Berapa tinggi dan berapa saiz painting ni? Cepat. Dekat chat, siapa boleh jawab? Berapa tinggi saiz painting ni? Siapa boleh jawab dekat chat? Berapa tinggi saiz painting ni? Okey, tinggi painting ni adalah lebih kurang, kalaulah kita tahu ini adalah horizon line kita. Okey, ini adalah 0.5 kat situ. So you anggaplah angkat ni dia lebih kurang 2 meter. Ini kita tahu grid ni 3 meter kan? Dia lebih kurang dalam 2 meter. 2 meter lebih kali 2 meter. Lebih kurang macam tu. Nampak? So kita dah boleh anggar menggunakan grid yang kita ada dekat situ. And then of course, lepas tu kita terus je lah buat apa-apa saja yang kita bahagia menggunakan kita punya kelebihan. Ni kita whatever lah kita nak buat design macam mana. So kita decide lah design tu. Siap lah. Ini architecture, landscape dan ini adalah interior. Okay, ada soalan? Saya stop dulu kat situ. Saya stop dulu. Ada soalan tak? Mudah tak nak lukis perspektif tu? Lagi mudah kan? So far okay ya? Okay, jom. Kita buat yang satu lagi, one point perspektif. Tengok cara saya buat. Yang ni saya terus buat Saya terus buat tanpa menggunakan imaginary box. Yang ni saya pula, bila saya nak buat one point, semua saya pakai imaginary box. Saya dah decide dah kat mana, saya form je benda tu. Ini semua follow saya, kertas baru. Horizon line. Okay, first horizon line. Lepas tu human figure. Okay, lepas tu kita set ground line. Lepas kita set ground line, kita nak dapatkan 1 meter. So kita bahagi 3. Ini 1 meter, 1 meter, 1 meter dan 1 meter. And then kita nak letak vanishing point kita dekat sini. Kita nak 2 meter away from our ni. So kita punya grid akan jadi macam tu lah. Lebih kurang. Lepas tu, tengok. Perasan tak? Grid saya tak sama pun. Tak apa. Jangan risau. Betulkan je lah. Ramai orang risau. Grid tak sama lah. Sebab ini adalah sketch sahaja. And then, boleh tak kita buat macam ni? Saya assume, sebab kita tahu ini 4 meter. 1 meter, 1 meter, 1 meter dan 1 meter. Boleh tak kita assume dari sini ke sini 4 meter? Kita assume. Boleh. Assume je.
So inilah 4 meter. Daripada sini ke sini, depth dia, kedalaman dia, kita assume. Daripada sini ke sini 4 meter. Kita assume. Okey. Macam mana kita nak dapat kat grid ni? Kita bahagi macam tu je. Dapatlah grid. Kita nanti yang intersection tu, itulah pembahagi grid dia. 1, 2, 3. Dah. Okey, betul. Okey, jangan risau dia sengit tak sengit tu. Betulkan je. Okey. Lepas tu kita naikkanlah kita punya imaginary box. Okey, kita nak buat apa kat sini? First, kita nak buat planter box kat sini. Okey, kita nak buat planter box kat sini. Dapat planter box. Okey, lepas tu ini planter box lah. Kita dapat satu planter box kat sini. Okey, dah dapat planter box kat situ. Tu tengok, saiz planter box berapa kita dah tahu dah. 1 meter kali 4 meter. Kita dah tahu saiz planter box kat situ dah. Kita dah tahu. Okey, lepas tu kita nak buat apa? Kita nak buat satu bangunan, kita nak buat bangunan kat sini. Kita dah tahu dah. So kita tarik bangunan tu 3 meter. Kita dah tahu dah. Ini bangunan dia 3 meter. Lepas tu kita nak buat detail bangunan ni senang. Kita buat kotak pula kat sini. Okey, waktu saya buat kotak ni, berapa saiz tebal tebal pula dah. Berapa ni lebar bangunan ni? Berapa? Macam mana kita nak tahu? Senang je. Ini 1 meter. So kita ambil, tarik 1 meter lagi kat situ. Tarik 1 meter lebih kurang 2 meter lebih. Kita punya bangunan tu. Tengok semuanya imaginary box. Okey. Next kita nak buat apa lagi? Kita nak buat satu bangunan dekat sini. Okey. Bangunan tu duduk dekat situ. Dan kita tarik dekat sana. Tu bangunan nombor 2. Okey, berapa saiz bangunan tu? Kita tahu ini daripada sini ke sini 1.5, 1.5, 1.5. Ketinggian bangunan ni adalah 4 meter dan kita tarik dah dia jadi box dulu kat situ. Itu bangunan. Nampak tak? Semuanya kita start dengan box. Okey, depan bangunan ni kat sini ni kita nak buat pokok. Buatlah pokok macam tu. Itu je buat yang tu. Tak payah pening lagi. Sebab saya tengok ramai orang buat perspektif terus nak draw pokok tu. Itu yang jadi kelang kabut. Yang ni dinamakan kita setting dulu apa-apa kita nak buat. Kita setting dulu. Okey, lepas tu kita nak buat apa lagi? Kita nak buat satu bangunan depan ni. Tepi ni dia ada jalan kat situ. Kat sini ni kita nak buat satu bangunan tinggi kat situ. Tinggi betul bangunan tu kat situ. Okey, siapa boleh jawab dengan saya berapa tinggi bangunan ni sekarang? Apa yang saya tengah buat ni? Imaginary box ni. Berapa tinggi bangunan ni? Saya boleh jawab. Jawab dekat chat. Berapa tinggi bangunan ni? Yang ni kat sini. Berapa tinggi? Macam mana kita nak kira? Siapa boleh jawab dekat chat? Daripada sini ke sini, berapa tinggi bangunan tu? Macam mana kita nak dapat? Nak tahu. Bangunan tu adalah, ini 1.5 tau. Ini 1.5, ini 1.5, 1.5, 1.5, and 1.5. You kira lah, lebih kurang. Macam tu. Ini 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, lebih kurang. Macam tu. Macam mana saya dapat 1.5? Tu mudah aja. Tengok yang ni adalah 1.5 kan? Apa-apa yang berlaku dekat sini adalah 1.5. So ini pun 1.5. So dia jadi 1.5, 1.5, 1.5, 1.5 plus lah 1.5 kat situ. So bangunan tu tinggi 1, 2, 3, 4, 5, 6. So bangunan tinggi dia 9 meter. Okey, faham tak? Kalau faham jawab 1 dekat chat. Kalau faham jawab dekat 1. Bagus. Adli jawab dia bukan 6, dia 9 meter. Okey, dah cukup. So kita dah dapat setting macam ni. So apa kita buat? Kita draw lah. Kita start draw apa yang kita nak. Kita dah dapat dah setting macam ni. Okey. Kat mana yang kita perlu mula dulu? Kita boleh kena mula dulu front object. Kita kena mulakan dengan front object ini. Kita kena mulakan yang ni dulu. Okey. So saya nak render ni, saya tak nak buat planter box yang typical. Saya nak design planter box tu. Saya nak buat macam mana? Saya nak buat planter box tu dia jadi macam ni. Ni saya nak curvekan planter box tu Saya nak curve dia jadi macam tu. So saya tarik ke sini, saya dapatkan curve dia punya, saya nak curvekan dia macam tu. Planter box saya akan curve. Okay, betul tak planter box saya buat ni? Betul lah sebab imaginary box tu yang control the process ni. Yang ni yang control the process. Macam tu. So ini adalah imaginary box tu yang kita nak. Planter box yang kita nak. Dia lain sikit, dia tak typical. Okay, then so kat sini ni cukuplah. Saya nak straight dia macam tu.
Tak apa, saya straight. Lepas tu saya siarlah pokok kat situ. Pokok ni pun dia kena ada trik je. You kena belajarlah buat pokok tu. You kena kenal pastilah jenis pokok you nak buat dan sebagainya lah. So tarik je lah pokok tu kat situ. Draw je pokok kat situ. Macam tu. Okay. Lepas you draw pokok tu, you rasa nak ada satu pokok yang tinggi-tinggi sikit. Tambah pokok tinggi-tinggi sikit. Buat. Yang penting you kena yakin je apa you buat tu. Of course make sure pokok tu ada lah. You jangan create yang pokok yang tak ada. Okay, buat dah settle. Itu untuk landscape. Okay. Sampai dekat sini ni, you nak buat satu dia macam tu. Bangunan ni dia special. Bangunan dia special sebab apa? Dia glass. Dia glass ni. Ini glass. Sekejap saya nak tunjuk. Okay. Dia punya design tu, ini dia punya tebal dinding tu. Ini dia punya. Okay, so you tarik je ni. Lebih kurang. Tengok, saya ingat. Apa you jangan risau sebab ini adalah sketch. Betul kan je lah. Tu ada orang komplain, you sketch kena buat betul-betul. Tak, sketch ni buat macam ni lah. Lepas tu nanti bila nak buat betul-betul, pakailah AutoCAD. Pakai AutoCAD tak, pakailah yang software macam SketchUp ke untuk dapatkan yang betulnya. Okay, dah settle situ. Lepas tu, you dah tahu kedalaman tu. So, of course lah dia tak boleh go kat situ. Dia kena dia macam tu je sebab dia ada ceiling kat atas tu. Dan turun kat situ. Ini, tengok yang ni, dia ada ini ni dinding ni jangan keliru pula. So yang ni okey, so yang ni kat luar you jangan keliru. So yang ni boleh juga you nak buat ini kat dalam. Okey, tarik ni dia sampai situ and then ditarik ke situ. Boleh je mana-mana yang you bahagilah. Okey. So lantai dia you tak boleh ambil yang tu, you kena angkat tinggi sikit sebab itu adalah kat sana level ni. So you ambil tinggilah sikit. So dapatlah lantai dalam tu. So inilah lantai dia dalam container tu ke whatever. So yang ni you buatlah yang tu dinding dia. Okay, so yang ni ditarik je lah balik. Okay, always remember yang ni hujung yang ni yang dia punya start setting tu. Tarik ni. Inilah ceiling dia. So yang ni akan jadi macam tu. Dan seterusnya lah. Itu yang interior. So nak tunjukkan dia glass, tarik je yang ni. Kalau nak solid glass pun boleh, tapi nak tunjuk dia ada glass tu, line glass tu, buat macam tu. Okay. So adalah orang dalam glass ni. Kalau nak buat, then buat orang dalam glass tu. So settle. Dan ini adalah glass tu. Tengok sketch sahaja. Idea. Okay. Kita dah tahu bangunan tu. Kita rasa tak naklah buat petak je. Kita nak dia bangunan dia macam ni. Azaz. Buatlah bangunan tu. Ikut kebahagiaan you. Tarik je bangunan tu. Jadi yang you rasa nak buat. You rasa nak buat, dia tarik je. Ni dia akan jadi macam tu. Nampak tak yang bangunan tu? So dapatlah satu bangunan yang interesting like that. Macam tu. So ini dia punya glass lah. You design lah macam tu, tak ada masalah. So itu yang bestnya, bila kita boleh sketch, dia akan jadi apa yang kita nak. Dan seterusnya. Yang ni, kita tak tahu dia dah jadi bangunan kat situ. Lepas tu kita nak buat dinding dia float. Ni dinding dia. Kita dah tahu dah. Sebab kotak yang bantu kita buat tu. Ni of course ada pokok kat sini. Inilah bangunan kat belakang ni. Tu tariklah jadi apa saja pun kat sini. Kalau you nak buat lah. Tu settle. Okay, dan seterusnya. Ini. Pokok. Tarik je kat situ. Dan ini. Dia punya ruang pejalan kaki. So, ini adalah landscape. Okay. Apa yang saya nak cuba cerita tadi.
Sebenarnya nak jadi perspektif yang kompleks yang macam ni mudah sebenarnya, asalnya kita setting kotak je. Bila setting kotak itulah yang buat kita boleh tarik, kita boleh buat composition yang betul tu. Kotak itulah yang tolong kita, bantu kita jadikan perspektif yang betul ni, proportion macam ni. Dengan of course lah dengan horizon line tu semua. Tapi yang membantu kita compose dalam keadaan yang betul tu adalah kotak, imaginary box tu. Okay? Saya nak buka soalan dulu. Saya stop dulu. Kalau saya turun melukis, you all lagi penat. Okay. Ada soalan tak? Kalau perspektif tu untuk dom macam mana? Kita memang perlu estimate jarak bangunan untuk skala ke? Okay. Ada dua soalan tu. Kalau yang ni, okay, nak buat dom. Okay, nanti saya demo buat dom. Kita memang perlu ke estimate jarak bangunan untuk skala ke? Okay. Ingat dalam perspektif tak ada skala. Yang membantu kita hanyalah grid ni. Contoh kalau saya nak tanya, saya nak tahu berapakah jarak daripada sini ke bangunan tu, kita kena buat grid lagi lah. 1, 2, 3, 4, 5, mungkin jarak dari sini ke sini ni dalam 10 meter. Mungkin. Sebab tu kita kena tahu, sebab tu grid ni memainkan peranan penting untuk membetulkan proportion kita, proportion dalam perspektif tu, grid tu. Grid tu yang membantu membetulkan proportion kita untuk mendapatkan jarak yang betul ke bangunan yang kita nak buat tu. Itu yang kita kena cekap buat grid tu. Itu jawapan dia. Okey, cara nak buat dom. Cara nak buat dom mudah sahaja. Okay, semua orang kalau nak belajar buat dom, follow saya ni. Horizon line. Okey. Semua orang boleh buat itu. You nak kita buat banyak dom lah. Nanti you boleh kita buat tiga bolehlah buat 3 jenis dom yang berbeza-beza location. Okey, satu kat situ. Okey, lepas tu buat tarik macam tu. Okey, dan kita decide. Okey, dom kan dia kena ada 4 segi sama 4 segi sama kotak tu. Jadi boleh tak kita buat dom macam tu? Jarak dia nampak segi 4 tepat. Jadi kita kena tarik, ingat tinggi sikit lagi baru nampak segi 4 sama. Ini yang jadi mesti segi 4 sama Yang ni mesti segi 4 sama. Dia nampak macam segi 4 sama dalam perspektif. So tarik ke bawah. Tarik ke bawah yang ni. Dan dapatlah satu dom dekat situ untuk segi 4. Dia mesti dapat segi 4 sama baru dia jadi dom yang cantik. Okay, dan lepas tu kita cross ni. Itulah pinnacles of the dome. Tempat paling hujung di atas. Kalau saya boleh draw macam ni. Kita nak buat dome macam tu. Dekat ujung ni. Yang tu. So kita nak buat dome macam ni. Yang kat ujung tu ini pinnacles dia. Okey, yang kat bawah ni kita kena cross macam tu, sebab kita nak dapatkan shape bulat dia. So kita kena buat bulat ni. Kita kena tarik ke sana. Kita nak kena buat bulat dia. Tu bulat dia kat situ. Lebih kurang kat situ. Lepas tu dia patah balik ke sana lah. Ni lebih kurang itu cara dia. And then zas. Nampak? You kena alter ni, zas, dan you turun ke bawah ni. Itu cara nak buat dome yang betul. Okay, so ini dapatlah dome tu. Okay, dan you tarik tu, kalau you nak buat, katalah ni dia punya kubah masjid ke kan. Ni, tariklah, jadilah kubah masjid tu. So you tariklah ke sana, ikut kebahagiaan. Itu dome. Itu dome kalau kita mendongak ke atas. Kalau dome kat bawah pula, kita buat macam tu juga, sama je konsep. Buat kotak dulu, macam tu. Buat kotak macam tu dulu. Okay, dan tarik ke sana. Tarik ke sana. Tarik ke sini. Dan, okay, kita kena make sure that bila kita tarik yang kotak yang ini, kita kena nampak dia segi 4 sama. Boleh tak kita kata ini segi 4 sama dah? Kalau kita buat kat sini, jauh dia nampak segi 4 tepat. Ini segi 4 sama. So, ini adalah segi 4 sama untuk area dome tu. Ini segi 4 sama. Macam tu. Dah.
Okey, lepas tu you cross ni untuk dapatkan pinnacle zone tu, yang tu. And then yang ni kita kena cross yang ni, cross yang ni, cross yang ni, and tarik ke sana. And then kita bulatkan dia kat situ. Ni. Dia kena macam tu. Dia dalam keadaan perspektif. And then baca bismillah, zas. Tu dome. Ni kita betulkan sikit lah. Dia macam tu. Ni dah. Dapatlah dome nombor 2. So you tarik yang tu. Tu dome nombor 2. Okay. Itu kalau position macam tu. Kalau position di tengah-tengah, buat macam tu. Letak juga. Ni tarik macam tu. So kita kena assume juga dia nampak segi empat sama. So ni segi empat sama. So that is the segi empat sama. Lepas tu sama juga kita cross ni nak dapatkan center dia. Lepas tu ini pun kita cross ni, cross ni, cross ni dan cross ni nak dapatkan dia punya bulat tu. Tu bulat dia kat situ. Okay, then tarik ni. Dapatlah dome yang untuk pandangan macam tu lah. So semua nak terus je. Okay, kalau nak terus je, kita go for saya terus combine je lah 2 point dengan multi point. Okay, semua standby kertas kosong. Okay, kertas kosong ni. Okay, sekarang ni kita nak buat multi point perspektif. Horizon line. Tengok, protokol dia kita tak lari tau. Semua tengok horizon line. Okey, perasan tadi Aiman ada kata macam mana buat straight. Tengok. Kadang-kadang garisan saya tak straight. Betulkan je. Betulkan je. Macam tu. Okey. So, kali ni saya nak tunjuk pula. Boleh je tak pakai grid tapi berhati-hati jalan raya. Saya just nak tunjuk je. Boleh tak pakai grid tapi ada cara dia. Ni at least saya tunjuk 2 cara tapi konsep je tetap pakai imaginary box. Okey. Saya saja buat human reference ni kat sini nak beritahu senang kita tahu inilah kita punya reference human kita, size yang kita view yang kita akan dapat nanti, size dia. Okey, saya buat kotak satu kat sini. Saya terus je buat kotak. Okey, siapa boleh jawab berapa tinggi kotak ni? Siapa boleh jawab? Okey, berapa tinggi kotak ni? Jawab dekat chat. Berapa tinggi kotak ni? 1 meter bukan. Dia bukan 1 meter. Dia 0.75 meter. Kalau kita tengok ni, 1.5 kan? So, kalau kita tarik ni, nampak? Ini, kalau 1 meter duduk sini. Sebab kita bagi 3 kan? Dia lebih kurang kita letaklah 0.75 meter. Jawapan dia 0.75 meter tinggi kotak tu. Okay, saya setting vanishing point ni kat sini. Tengok, saya tak buat grid pun. Tapi, tengok nanti walaupun saya tak buat grid, perspektif pun nampak betul. Tengok okay, ini adalah kotak pertama yang saya nak buat. Okay, saya nak buat jalan 2 meter. Saya tahu yang ni adalah 1 meter. Saya nak buat 2 meter. 1 meter. 1 meter. Jalan saya akan dah jadi 2 meter. Itu jalan saya 2 meter. Macam mana saya dapat 2 meter? Saya tahu ini adalah katalah saya assume ini 1 meter. Saya assume ini 1 meter. So ini adalah 1 meter, ini adalah 1 meter. Kalau saya assume. Okay. Sebenarnya 1 meter dia lagi besar sikit. Tak apalah, anggaplah selesai. Saya tarik ni, ini 1 meter, 1 meter. Saya dapat satu jalan, pathway yang saya nak buat ni 2 meter lebar dah. Okay, kat situ. Ini pathway saya nak buat ni. Ini pathway. Okay. Saya assume daripada sini ke sini 1 meter. Saya assume. Okay. Jadi saya dapat lebih kurang dia punya pathway tu 1, 2, 3, 4. 4 meter pathway tu. Nampak? Lepas tu saya nak tarik satu dinding tinggi atas ni.
Saya nak tarik tinggi dinding atas ni. Okey, berapa tinggi dinding ni sekarang? Siapa boleh jawab? Yang saya nak buat ni, berapa tinggi dinding ni? Siapa boleh jawab? Berapa tinggi dinding ni? Siapa boleh jawab? Ada siapa-siapa boleh jawab? Berapa tinggi? Tinggi dinding ni adalah, tengok orang ni 1.5 kan? So kalau kita letak orang dekat sini, sebab apa-apa yang berlaku dekat, ini eye level, kita dah set eye level tu 1.5, bangunan ni 1.5, ketinggian ni adalah 3 meter. Betul, 3 meter. Alhamdulillah ilmu sampai. Okay then, kita tarik dia satu, kita biar kat situ, itu dinding yang kita nak buat. Ni dinding lah. Dinding. You buatlah apa design you sendiri. Saya cuma bagi contoh je sebab nak cepat. Ni design saya lah, design dinding tu. Tu design dinding saya. Okey. Tiba-tiba saya nak buat, ini dah saya nak masukkan multi point perspektif dah. Saya nak buat satu dinding, dia datang macam tu. Okey. Ini ada satu dinding ni kat sini. Okey, berapa tinggi dinding ni? Siapa boleh jawab? Berapa tinggi dinding ni? Siapa boleh jawab? Okey, berapa tinggi dinding ni? Betul, 3 meter. Macam mana kita dapat 3 meter? Orang tu. Ini eye level dia. Ini satu point. Ketinggian dinding tu adalah 3 meter. Okey then. So saya nak buat satu opening dekat sini. Tinggi opening tu. Ini adalah tempat nak ke satu bangunan ke dalam tu. Dia macam terowong lah kat situ. Bukanlah terowong, dia punya sense of welcoming dia kat situ. Tu. So orang boleh masuk ke bangunan ini. Macam tu. Okay, bangunan ni dia of course tengok ini dia akan terus ke sini. Dia punya garisan ni. So yang ni akan refer yang point ni lah, tarik ke sana. Dapatlah lebih kurang kat situ, turunlah ke bawah sana. Yang ni pun kita refer ke sana, dapatlah macam tu. Okay, kat sini ni saya nak buat landscape. Kat situ. Okay, dan kat sini saya tarik satu pokok ni, saya tarik je kat situ. Okay, and then kat sini ni, saya tambah lagi bangunan kat belakang tu. Bangunan ni, nak ke sini. Ni bangunan dia kat belakang ni. Ni ada opening lah. So refer, saya buat reference kat sana. Itulah dia punya tingkatkan dan sebagainya. Tu settle. Tu untuk bangunan tu lah. Okay. Saya pakai grid tak? Saya tak pakai grid pun. Tapi saya menggunakan reference ni untuk saya explore banyak tempat lagi. Okay, then. Saya tahu yang ni 2 meter. Saya tahu. Macam mana saya tahu 2 meter? Ini 2 meter. So, ini pun 2 meter. So, dinding ni 2 meter dan ini ketinggian 3 meter. Saya tahu. Okay, then. Saya nak buat satu lagi. Dinding. Dia datang macam ni. Dia datang macam tu dinding. Tapi dinding tu, dinding ni dia tinggi ni. Berapa tinggi dinding ni sekarang? Siapa boleh jawab? Berapa tinggi dinding ni? Siapa boleh jawab? Chat, jawab dekat chat. Berapa tinggi dinding ni yang saya tengah buat ni? Tinggi dinding ni, siapa boleh jawab? Saya tunggu. Betul. Tinggi dinding ni adalah 1.5. Tinggi dinding ni adalah 1.5. Macam mana saya dapat 1.5? Ini eye level. Ini eye level. Kalau saya lukis orang kat sini pun, dia tetap 1.5. So, saya buatlah dinding kat sini. Okay. Tiba-tiba ada satu lagi dinding datang daripada mana? Datang daripada sini. Daripada sini ni. Ni, dia datang macam ni. Ni ada satu dinding. Satu perspektif yang dia punya ni. Okay, saya tarik ni dulu. Untuk you tak payah pening. Okay. Lepas tu dia naik atas tu. Naik atas tu. Dan refer balik ke sana. Macam tu. Dinding. Nampak tak? Ini adalah multi-point perspektif. So yang ni dia pergi ke sana.
Ini turun, ini akan turun ke sana. Nampak? Dia punya bestnya kalau kita mahir menggunakan point. Jadi orang ni tak adalah. Tadi saya tunjuk je orang tu. So yang ni tariklah, dia jadilah bangunan pula dekat sini. Lebih kurang kat situ. Untuk bangunan ni lah. Dia punya ni. Tu bangunan tu pula. Apa tak? Berapa point dah kita pakai? 1, 2, banyak dah. Banyak point. Ini dia panggil multi-point perspective. Okay, then lepas ni kat sini kita tambah je lah. Dia punya whatever. Okay. So, yang ni kotak ni apa nak buat? Kotak ni tak apalah. Yang ni kita boleh buat planter box kat situ. Tak nampak lah orang tu. Ni planter box tu kat situ. Then planter box tu jadi macam tu. Boleh aja. Dia jadi. Dia macam tu. Boleh. Itu planter box yang bulat kat situ. Okay, now macam mana kita nak transform ni jadi interior? Okay, tengok saya buat transform dia jadi interior. Ini sebenarnya ada expo berkaitan dengan seni bina dalam satu bangunan dekat sini. Nampak? So kita sekarang ni sebenarnya duduk dalam satu dewan besar yang ada expo tentang architecture dan landscape. Nampak tak? Macam mana kita boleh gunakan kemahiran perspektif kita ni untuk kita imagine apa saja yang kita nak imagine. Okey, kita continue lagi. Katalah you menyirap asyik-asyik kotak. Macam mana kita nak transform ni jadi something yang lain? Senang je. You tarik je. Katalah you nak curve, bangunan curve. Okey. You nak curve mana? Kita nak curve ke sini. Curve. You curvekan dia. Dan yang ni you curvekan dia. Jadilah bangunan tu curve. Ni bangunan tu curve. Nampak tak? So, perspektif kita masih betul sebab kita digovern oleh objek imaginary box tu tadi. Ini pun, you tak nak macam ni. Tak best dia just flat macam tu. Buat je. Yang you rasa bahagia. Buat. You rasa ni nak tarik macam tu. Nak pergi situ. Buat je. Dinding tu akan jadi macam ni. Dia akan jadi betul sebab apa? Imaginary box tu dah bantu dia jadi betul. Sebab tu bila you nak buat apa saja pun dia akan jadi betul. Yang ni pun you tak nak je tu. You nak curvekan wall tu. Curvekan dia. Boleh. You curvekan dia. Jadilah wall tu jadi curve. Macam tu. Ini pun you nak curvekan dia. Curve je. You curvekan dia. Ni pun akan jadi curve lah. Ni curve. Ini pun. So yang ni akan kat sini je lah kita curve. Ni curve. Boleh. Kat sini pun you nak boleh curve tapi tak best lah. Dia design dia tak best. So dapatlah curve. Ataupun you nak tarik dia naik tinggi sikit. Tarik naik tinggi sikit. Dapatlah design sikit. Whatever lah. Sebab tu bila kita pandai melukis ni, apa sahaja yang kita nak boleh jadi. Okey, jalan ni tak nak macam tu. Jalan nak macam ni. Boleh. Jalan tu you nak buat macam ni. Buat. Yang penting dia dah betul setting tu. You nak pergi macam mana pun dia akan jadi betul. Jelas? Okey, kalau jelas, jawab 1. Kalau jelas, jawab 1. Alhamdulillah. Okey. Saya rasa dah almost pukul 12 ni. Saya nak buka Q&A dulu. Cukuplah. Saya rasa pengisian saya tentang perspektif tu cukuplah. Jadi untuk semua orang faham. Okey. Last but not least, saya nak share sikit sahaja tentang YouTube saya ni. Okay, dalam ni ada banyak sketch. Banyak sketch. Ada 1,700. Saya tak update lagi ni. Dia kata 1,700 kan? Dah lebih 1,700 lebih dah. Okey, nak mudah hidup semua orang. Memang yang ni you nak browse satu-satu. Senang you pakai ni. Saya dah set satu playlist. Dalam ni ada 1,700 demo video. Ni. Tengok Yang ni you refer je. Banyak video dalam ni. Banyak lah. Ada 1,700 cara nak buat tangga melengkung lah dan sebagainya. Pakailah YouTube ni. Pakailah channel ni untuk belajar melukis. Tak kisahlah lecturer ke student ke dan sebagainya. Pakai je lah. Okay? Pakai. Dia memang free sebab YouTube kan.
pakai. Dan kalau boleh tolonglah share kepada your junior ke, your senior ke, belajarlah melukis. Sebagai seorang designer, wajib bagi kita pandai freehand. Ada juga sekarang ni movement, designer dah tak perlu pandai freehand. Jangan percaya. Saya sangat percaya bahawa seorang designer kena pandai freehand. Especially buat perspektif. Setakat 2D tak payah. Kena pandai buat perspektif. Sebagai seorang designer yang nak bawa nama profession, contohnya arkitek, landscape arkitek, interior designer, mesti pandai freehand. Janganlah percaya kat orang kata, tak apa, jadi arkitek ni tak perlu pandai melukis dah. Digital kan ada, betul. Percaya cakap saya, student-student saya sebelum ni pun dah grad, jumpa saya betul lah saya cakap, memang bila kat luar ni, kena pandai sketch, especially dekat site. Memang saya tahu sebab saya dah lalu that proses tu. Saya pun pernah praktis. Memang dekat site kalau tak boleh nak sketch on the spot, nak settlekan problem, nak suruh kontraktor faham, nak suruh orang lain faham, you kena sketch as a designer. You've got no choice. Jadi janganlah rasa takut, jadi designer kena pandai sketch. So aku tak pandai sketch ni. Jangan risau. Practice. Walaupun you dah bekerja sebagai seorang designer sekarang ni pun, jangan risau. Masih ada masa untuk practice. You should be proud, you sebagai seorang designer perlu pandai melukis. Perlu pandai melukis. Okay? Ini pasal banyaklah saya buat. Kalau you nak tengok ini contohnya, kalau you nak pergi yang lagi detail, banyaklah dekat sini. You pergi browse sendirilah. Saya dah banyaklah saya buat. So do share with your friend. Itu pasal YouTube channel. Okay, satu lagi yang saya nak share adalah Mind Apps ni. Okay. Pada sesiapa yang nak belajar perspektif secara sistematik, yang YouTube tu dia tak belajar secara sistematik, yang YouTube tu dia belajar sekadar you rasa nak belajar yang mana, you kena pilih dan you kena faham. Tapi kalau you gunakan Drawzania Mind Apps ni, yang ni saya yang design. Ada 200 demo video dalam ni. Okay, 200 demo video dalam ni. Siapa-siapa yang ni lagi bagus sebab apa? Dia sistematik. Pada siapa the beginners lah. Kalau yang beginners nak belajar, gunakan yang ni. Terutama lecturer, kalau nak ajar student perspektif, pakailah video ni, lagi mudah nak student faham. Contohnya, kita pergi ke beginner tak payah kita pergi for ni, tengok cara saya ajar nak lukis perspektif satu titik. Okey, siapa nak faham melukis perspektif satu titik ni, bermula dengan ni. Bermula dengan apa? Saya klik yang ni. Okey, kita start fahamkan yang ni dulu. Step by step, macam mana nak compose imaginary box ni. Yang bestnya kalau student tak faham, undur sahaja sampai student tu faham. Prosesnya sama je. Yang ni adalah video yang saya design. Okay, itu satu. And then kita continue lagi kat belakang ni. Ini yang lagi detail lah. Lagi detail. Dan you boleh belajar. Asas perspektif dulu, fahamkan asas perspektif. Okey, lepas tu dah faham tu, barulah kita pergi yang ke advance punya. Kita pergi ke advance ni, sampailah kita boleh lukis. Sampailah kita boleh lukis tahap ni. Kita step by step. Nampak? Step by step, you follow je step tu sebab you dah ada ilmu yang saya bagi tadi, asas tu, dan you gunakan Drawzania Mind Apps ni untuk you latih to be. Tak faham, ulang. Tak faham, ulang. Itulah yang bagusnya tentang Drawzania Mind Apps. Pada lecture sangat baguslah untuk student belajar secara sistematik, duduk dalam kelas, pakai LCD projector, and then gunakan teknik ni untuk ajar student. Lagi bagus. Okey, itu sahaja pengisian saya. Saya nak tanya, ada soalan tak? Boleh ni. Ada soalan? Siapa-siapa nak tanya? Okey, so tolong kenapa kita nampak the whole line lebih nampak menarik daripada total straight line? Betul. The wobble, betul. Memang wobble line ni memang bagus untuk sketch. Memang bagus untuk sketch. Sebab tu tak perlu buat straight line pun. Kita pakai wobble tu lagi bagus. Sebab tu sketch ni tak perlu straight line. Sketch ni you punya identity. Whatever you nak buat lah, as long teknik dan perspektif tu betul. Okay? If practice using grid paper, kalau boleh jangan. Ada good question tu, kalau pakai grid paper jangan. Sebab grid paper ni kalau you on site, you dah biasa dengan grid paper, you tak tahu nak buat apa.
Sebab tu offkan grid paper tu, buat your own grid. Belajar buat your own grid. And then lagi better. Kalau untuk Softscape, perlu tarik garis juga untuk dapat size benar. Yes. Dia whatever you, Softscape tak payah. Softscape tak payah. Macam saya draw tadi tu, tak payah. Cuma Softscape ni kita kena tahu berapa tebal ni, berapa tebal angle area yang kita nak pakai ni. Itu je. Tak perlu you just anggap-anggap je berdasarkan nisbah kepada objek ni. Contoh tempayan ni kan, nisbah berapa tinggi you nak buat tinggi pokok tu. Tu je. Tak payah you nak tarik garisan dan sebagainya, tak perlu. Tapi kalau you nak buat contoh nak buat satu line pokok yang sekata macam tu. And then you kena tarik lah macam tu. Sebab you nak make sure that pokok tu nampak sebaris. Tu boleh. Kalau you nak macam contohnya kata you nak buat ni pokok ni selari kan, you kena tariklah garisan tu untuk dapatkan tiang pula batang pokok yang betul tu. Doktor boleh tunjuk sikit tak untuk sketch sculpture yang susah untuk bentuk 5? Okay, very good question. Okay, nak lukis sculpture yang susah, sangat senang. Macam ni je. Protokol sama juga. Horizon line. Protokol tetap sama. Protokol sama. Horizon line macam tu. Okay, lepas tu you buat kotak dulu. Besar mana sculpture you lah. Okay, katalah sculpture you besar tu. Buatlah besar tu. Okay, size sculpture tu katalah 3 meter. Size sculpture ni besar lah ni. Lebih kurang lah besar tu. Macam tu. Okay, ada satu sculpture lagi kat sini. Macam tu. Okay, you nak buat sculpture yang bukan kotak. Dia kompleks. Contohnya macam ni. Ada bulat kat situ. Tiba ada badan macam tu. Macam tu. You tariklah kat situ. Dia dapatlah sculpture tu. Sebab apa? Bila you draw ni, sculpture ni akan nampak logik sebab dia control by the imaginary box tu. Nampak kat sini. Dia akan nampak betul. Bila you draw tu, dia akan nampak betul. Size dia pun nampak betul sebab dikontrol oleh imaginary box tu tadi. Ni sculpture pelik pula. You nak go dia like macam tu ke, ditarik macam tu ke, then ditarik macam tu ke, tu sculpture tu lebih kurang. And then you tarik dia pergi macam tu. Ini you tarik dia pergi sana, you tarik pergi sini. Dan ni pergi sana. Semua tu digovern oleh kotak tu tadi. Saya harap saya dah menjelaskan sculpture ni lah. Lepas tu kata you nak buat bulat atas ni, buat bulat tu macam tu. Okey aja. Yang penting pakai imaginary box. Lighting and shadow pula macam mana? Okay, very good question. Lighting and shadow ni sebenarnya dalam saya punya YouTube channel banyak saya cerita pasal shadow ni. Okay, saya nak kena beritahu you all. Saya tengok bila student buat, dia sangat risau pasal shadow, shade and shadow ni. Percayalah cakap saya, sebagai designer kita tak sempat pun nak buat benda tu. Kita tak sempat. Tapi kalau you nak as a designer, kita kena gunakan shade and shadow tu nak bagi life kepada objek tu ataupun design tu. Betul. Tapi buat tu biar dia nampak logik je. Tak perlulah accurate. Memang miracle you nak dapat accurate. Contoh. Kita bukan fine art. You kena ingat. We are not fine artists. We are a designer yang cuba nak cuba wujudkan satu design. Itu je kita punya objektif. Kita punya sebagai designer. Kita nak wujudkan design. Sekejap saya nak kena. Okay. First, kita kena draw lah dulu. Katalah kotak dekat sini kan. Kotak dekat sini. Kalau kotak tu mudah je lah kalau kita nak buat sculpture. Kita nak buat apa? Kita nak buat shadow. Katalah itu kotak. Mudahlah bagi kita nak setting shadow tu. Kalau kita betul-betul nak accurate lah. Senang je. Ini dia punya source of light dia. So kita nak buat shadow tu panjang mana? So dia kena ada reference dekat ground line dia. Okay, katalah shadow tu you nak tarik ke sana. Yang ni tarik ke situ. Yang ni refer balik ke sana. Macam tu. Kalau betul-betul you nak buat lah. Kalau saya tak. Then yang ni you nak macam mana? You join je dekat situ. Betul. Itulah shadow dia. Ini shadow dia.
Tapi yang ni miracle kepada kita kalau bangunan kita pelik-pelik. Ini kalau setakat asas macam ni, mudahlah kita nak buat shadow macam tu. Bayangkan bangunan kita macam ni. Bangunan kita macam ni. Macam mana kita nak buat shadow yang macam ni? Miracle lah kita nak faham dalam ni. So apa yang kita buat? Katalah source of lighting dekat situ, kita buat macam ni aja. Biar ada nampak karakter aja. Cukup. Tak payah. Takkan ada orang akan question you punya shadow tu. Sebab kita nak bagi feel saja kepada objek itu. Okay ya? I kena quote balik, I kena explain balik. Kita sebagai seorang designer tak perlulah buat shadow tu secara accurate. Memang miracle nak dapat. Especially kalau shape macam ni. Yang saya cadangkan, kita buat macam tu je. Dapatkan dia punya feel sahaja. Tak perlu accurate. Kita bukan fine artist. We are designer yang cuba nak wujudkan design ni. Sama juga yang ni, katalah light source dia kat situ. So kalau kita nak buat shadow, kita ambil dia punya feel je. Shadow dia duduk situ, bulat dekat situ. Kita ambil feel je. And then dapatlah karakter tu. Cukup. Okay, satu lagi saya nak beritahu. Tapi dengar, kalau design tu berkaitan dengan energy conscious design, maksudnya bangunan-bangunan yang related to energy conscious design yang memerlukan accuracy of shadows, yang tu you kena pakai software. You tak boleh assume sebab itu calculation yang cekap. Kenapa dia memerlukan calculation yang cekap? Kenapa saya cakap macam tu? Sebab thesis saya waktu saya final year architecture part 2, saya buat energy conscious design building. Dia related to shadow casting sebab nak reduce the energy of certain area. So yang tu you kena pakai software. You tak boleh just assume atas ni, tak boleh. Saya kena buat disclaimer yang macam tu. Okay? Doktor, bagaimana nak lukis line untuk bezakan kedudukan objek depan dan belakang? Sangat senang. Okay, ni macam ni ya. First, kita buat ni horizon line lah. Kita tunjuk je. Saya bagi sampel je ni. Ini adalah bangunan pertama kat depan. Ini, okey. Saya nak bagi cerita sikit . Okey, ini bangunan kat belakang. Yang you maksudkan tu adalah line weight kepada depth of the drawings tu. Okey, kalau yang betul-betul you nak buat, ini paling tebal lah. Kalau betul you nak buat, inilah paling tebal. Kalau kat bawah ni tak boleh buat dah sebab outline, sebab ini dah lantai. Kita buat kena lembut lah. Macam tu. Yang kat sini dia kena ringan sikit. Dia kena ringan sikit. Saya tak boleh kata you kena pakai, tak boleh. Sebab dia bergantung kepada jenis pensel you pakai semua. Cuma dia punya rules of thumb, ini paling tebal, kat sini lembut sikit. So depan tebal, depan tu garisan dia mesti bold. Bukan bold, dia mesti gelap sikit compare yang belakang. Tapi kalau dia jauh sangat, dia jadi macam tu lah, lembut je lah. Sebab nak tunjukkan kedalaman, depth of the drawings tu. Tapi biasanya kalau kita buat sketch on the spot, dia takkan berlaku macam tu. Kalau kita ada masa, yes. Tapi kalau sketch on the spot, jarang berlaku kita ada masa untuk dapatkan depth tu. Itu jawapan dia. Is it possible to draw perspective without making 1, 2, 3 and so on perspective point? Memang tak bagus. Sangat tidak bagus. Sebab kenapa 1, 2, 3 tu penting? Sebab nak make sure that the proportions of the perspective tu jadi. I cannot say you cannot. It is advisable, macam tu. It is advisable that you use 1, 2, 3. If you don't want to use 1, 2, 3, by all means. But you are facing difficulties in justifying the eye level. Itu challenge you. Okay, itu jawapan dia. Doctor, use ruler as a guideline to draw perspective? Not very good. Jangan pakai ruler bila nak buat sketch. Don't use ruler. It's not very good. I'm not saying you cannot use. But kalau boleh bila nak buat sketch, pakailah freehand. Jangan pakai ruler. So itu sahaja pengisian daripada saya. Saya harap dia berguna untuk masa depan you all. Belajarlah melukis kepada designer. Wajib kepada mereka yang nak bergelar designer. Wajib kepada mereka yang bergelar lecturer yang mengajar designer. Untuk make sure that kita ni wujudkan generasi yang super brilliant. Okay? So good luck kepada semua. Saya doakan semua berjaya. Saya minta maaf banyak-banyak kalau ada tersilap, terkasar bahasa. Niat saya baik untuk bina negara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.